Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu kajian krisis alam sekitar ketika tempoh pandemik COVID-19 di Malaysia. Ahli Kumpulan 5 terdiri daripada Ahmad Arif, Nur Ali Afiqah, Nurul Nadira, Zahirah Iklimah, Anas Daniel dan juga Haziq Imran. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut apa itu kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar merupakan satu interaksi yang bertanggungjawab dengan alam sekitar bertujuan untuk mengelak pengurangan atau penurunan sumber semula jadi serta menjaga kualiti persekitaran jangka panjang. Hal ini, manusia merupakan organisasi yang bertanggungjawab dalam penjagaan alam sekitar supaya dipelihara bagi menjamin masa hadapan. Malahan, Kementerian Alam Sekitar dan Air iaitu KASA telah melancarkan satu pelan bagi menjaga kelestarian alam sekitar pada tahun 2020 sehingga 2030. Tujuan pelan KASA diperkenalkan adalah untuk memperkenalkan 26 inisiatif yang akan dibangunkan yang berteraskan 4 tunjang utama iaitu pengukuhan governance, pertumbuhan hijau, kolaborasi strategik dan keterangkuman sosial. 4 tujuan ini dibangunkan demi menjaga atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera. Hal ini kami telah mengkaji tentang kelestarian alam sekitar ketika Malaysia menghadapi waktu pandemik COVID-19. Kita teruskan dengan isu-isu alam sekitar ketika tempoh pandemik COVID-19. Isu ini kami bahagikan kepada 3, iaitu isu pencemaran tanah, isu pencemaran udara dan juga isu pencemaran air. Kita mulakan dengan pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah ditakrifkan sebagai perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadi pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Ia disebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk cecair atau pepejal. Pada zaman kini, ada beberapa masyarakat atau segelintir masyarakat yang sangat tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan diri sendiri untuk kepuasan mereka sendiri. Oleh sebab itu, berlakunya isu pencemaran tanah yang sering timbul adalah disebabkan hakisan tanah, aktiviti pembuangan sampah yang haram, pembuangan sisa toksik, tempat pelupusan sampah yang haram dan juga pemendapan tanah. Terdapat beberapa negeri yang mengalami pencemaran tanah iaitu Selangor mencatatkan ranking yang tertinggi iaitu sebanyak 4 kes dan diikuti oleh Negeri Sembilan 2 kes dan seterusnya Kedah, Kuala Lumpur dan juga Johor. Seterusnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara boleh ditakrifkan sebagai perubahan dalam kuantiti udara yang disebabkan oleh kehadiran bahan asing ke tahap yang berbahaya dan boleh menyebabkan udara berdebu, berjerebu dan mempunyai bau yang tidak menyenangkan. Bencana pandemik yang melanda dunia pada awal tahun 2020 telah mengurangkan kes-kes pencemaran udara di Malaysia dengan bacaan indeks pencemaran udara yang semakin menurun dari tahun 2020 hingga 2022. Namun, masih terdapat 19 kes pencemaran udara direkodkan pada tempoh tersebut. Berikut adalah ringkasan kes pencemaran udara pada tahun 2020 hingga 2022. 3 kes pencemaran dicatatkan di Pulau Pinang, 1 kes di Kedah dan 2 kes direkodkan di Perak. Seterusnya, 5 kes pencemaran telah berlaku di Selangor. 1 kes pencemaran direkodkan masing-masing di Negeri Sembilan dan Melaka. 4 kes direkodkan di Johor, manakala 2 kes pencemaran telah berlaku di Pahang. Seterusnya ialah pencemaran air. Pencemaran air mempunyai tarifan yang berbeza oleh setiap para sarjana. Para sarjana sains mendefinisikan pencemaran air sebagai kehadiran bahan yang memudaratkan seperti bahan kimia dan mikroorganisma dalam kuantiti yang menyebabkan perubahan dan gangguan terhadap kehidupan akuatik, paras oksigen, kandungan air dan sebagainya. Manakala, di sisi undang-undang, pencemaran air dapat ditarifkan sebagai perubahan sifat fizikal, kimia atau biologi yang disebabkan oleh pelepasan sisa kumbahan, sisa kilang atau bahan bersifat jirim seperti gas, pepejal dan cair yang berkemungkinan mengganggu atau menjadikan sesuatu punca air menjadi berbahaya untuk hidupan organisma akuatik ataupun hidupan yang menggunakan punca air tersebut. Ketika tempoh pandemik di Malaysia, sejumlah 54 kes melibatkan pencemaran sungai dan laut telah dikesan dengan bacaan indeks air yang secara umumnya dikelaskan sebagai sederhana tercemar dan tercemar. Pencemaran air pada tempoh pandemik melibatkan 2 kes pencemaran di Perlis, 5 kes di Pulau Pinang dan 7 kes di Kedah serta 2 kes di Perak. Selangor mencatatkan kes pencemaran tertinggi dengan 12 kes pencemaran, 5 pencemaran telah berlaku di Melaka manakala Negeri Sembilan mencatatkan 4 kes. Seterusnya, 2 kes pencemaran di Johor, 3 pencemaran di Pahang dan 2 kes pencemaran di Terengganu telah direkodkan. Kelantan mencatatkan kes terendah dengan 1 kes. 3 pencemaran telah berlaku di Sarawak manakala 4 kes pencemaran telah berlaku di Sabah. Pihak terlibat dan kesan kepada masyarakat bagi pencemaran air. Okey, jadi saya akan kongsikan setiap pencemaran, satu pihak terlibat dan satu kesan pada masyarakat. Untuk yang pertama, ialah sebuah kilang yang terletak di Bukit Keteri yang berada 5 km dari Sungai Ngulang
telah melakukan pelepasan aksiologi yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Ngulang menyebabkan air bertukar kehitaman serta ratusan ikan telah mati. Kesan pada masyarakat, pencemaran air yang berlaku di sana telah menyebabkan sungai menjadi hitam, ratusan ikan telah mati dan ianya merupakan tempat aktiviti memancing. Jadi ianya mengacau pendapatan mereka. Bagi pencemaran tanah, pihak yang terlibat, Tasik Blackwater di Bandar Mahkota Ceras berdasarkan artikel dari Irwan Ismail 2020, beberapa pihak yang bertanggungjawab dalam kes ini telah membuang sampah di kawasan tersebut tanpa jadual yang berstruktur. Dan kesan yang dialami oleh penduduk setempat di kawasan Tasik Blackwater di Bandar Mahkota Ceras adalah menyebabkan kawasan setempat berbau busuk dan banyak binatang perosak yang muncul. Bagi pencemaran udara, pihak yang terlibat, 2 buah kilang kital semula plastik di Butterworth diarahkan mendapati kedua-dua kilang tersebut telah menyebabkan kepada pencemaran udara, air dan bunyi di kawasan setempat. Dan kesannya adalah di Butterworth, pelepasan asap dari kilang tersebut telah menyebabkan tersebarnya habuk hitam ke kawasan berhampiran. Pihak yang berperanan untuk menjaga alam sekitar di Malaysia ialah Jabatan Alam Sekitar di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air, merupakan agensi kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan alam sekitar dan mengawasi sebarang pelaksanaan aktiviti yang berkaitan dengan flora dan juga fauna. Antara fungsi penting Jabatan Alam Sekitar adalah untuk menghalang, membendung pencemaran dan memulihkan alam sekitar sesuai dengan makna Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan kesemua peraturan di bawahnya. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar juga turut bertanggungjawab untuk menjalankan segala kerjasama yang telah dimuktamadkan melalui konvensyen-konvensyen yang berkaitan dengan alam sekitar di peringkat global, antaranya Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal 1949 dan lain-lain, di samping bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam pelbagai perkara seperti pengurusan alam sekitar. Di setiap negeri terdapat Jabatan Alam Sekitar masing-masing, dari Perlis hingga ke Sabah. Sekarang saya akan membentangkan tentang strategi bagi menangani isu-isu berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Terdapat 3 strategi, iaitu pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, yang kedua adalah pengembalian sisa dengan cekap dan yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang. Okey, bagi poin yang pertama adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam diri masyarakat. Terdapat satu kajian telah membuktikan bahawa pendidikan akan mempengaruhi tahap pemikiran seseorang, terutamanya mengenai tahap isu alam sekitar. Kajian ini telah dilaksanakan oleh Kat Powitz dan juga Lewai pada tahun 2005. Bagi poin yang kedua pula adalah mengenai pengurusan sisa dengan cekap. Kaedah ini adalah mengenai satu pendekatan ekosistem di mana ia akan mengembalikan sisa buangan kepada sumber. Kebiasaannya ia bertujuan untuk mengembalikan sisa yang mana ia adalah untuk mengitas semula bahan yang dilepaskan atau digunakan oleh penduduk yang tinggal di kota bandar. Dan juga strategi yang terakhir adalah strategi penguatkuasaan undang-undang. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iaitu Akta 127 telah membuktikan suatu akta yang dibuat atas dasar untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan juga membaiki alam sekeliling. Biasanya akta ini digunakan bagi menangani masalah yang berkaitan dengan masalah pencemaran air, pencemaran udara dan juga pencemaran yang lain-lain. Kesimpulannya, kelestarian alam sekitar pada tahun 2020 telah mencatatkan indeks udara yang sangat rendah. Tetapi, kelestarian alam sekitar ini tidak bertahan lama apabila Perdana Menteri telah membuka sektor pekerjaan kerajaan swasta kilang supaya beroperasi. Hal ini menyebabkan alam sekitar tercemar yang disebabkan oleh kebakaran yang berluasa dan menyebabkan pencemaran udara berlaku. Manakala alam sekitar juga tercemar akibat pembuangan toksik ke dalam sungai dan menyebabkan pencemaran air. Pihak berperanan telah mengambil tindakan kepada kilang tersebut atas perbuatan yang mencemarkan alam sekitar ini. Intihannya, kelestarian alam sekitar ini sememangnya akan berhadapan dengan pelbagai pencemaran dan tidak akan dihalang kerana banyak aktiviti kemanusiaan pada masa kini telah memberi kesan terhadap alam sekitar. Oleh itu, sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita perlu menjaga kelestarian alam sekitar supaya generasi masa akan datang. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.